Itu yang pertama. Dan yang keduanya Allah mengatakan, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Walaupun dianya seperti nafi, tetapi dia adalah nahyi. Nahyun, satu larangan. Jangan kamu itu menginfakkan harta kamu kecuali kerana menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu infak kecuali kerana hendak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab selain daripada itu, sedekah, infak tidak berguna sama sekali. Sebab itu diibaratkan orang-orang yang riak di dalam bersedekah dan sebagainya. Kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fa tarakahu sadda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasaba. Seperti satu batu yang licin, ada atasnya tanah. Apabila ditimpa hujan yang lebat, maka akan hilang daripada atas batu tersebut, habis. Tak ada sisa sama sekali daripada apa yang telah pun kamu buat. Jangan kamu menginfakkan kecuali ingin mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa juga yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Orang-orang yang dermakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah la yukhliful mi'ad. Allah pasti akan menunaikan janjinya untuk memberikan ganjaran sesuatu. Dan kamu sekali-kali tidak akan dikurangkan, bahkan hakikatnya akan dilebihkan. Allah mengatakan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Seperti suatu benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji buahnya. Maknanya 100 hingga 700 kali ganti orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah akan melipat gandakan siapa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada di kalangan para ulama yang mengira-ngira akan ganjaran itu. Bahkan lebih katanya sepatutnya boleh dapat berdasarkan kepada keikhlasan dan siapa yang diberikan. Imam Suyuti apabila menggariskan tentang sedekah, dia memberikan sedekah itu kepada beberapa bahagian dan ganjarannya berbeza-beza. Bermula daripada orang yang biasa, orang sihat walafiat, yang kita berikan dapat ganjaran 10. Tapi pergi kepada, sampai kepada siapa? Orang yang memerlukan. Pergi kepada ibu bapa, pergi kepada orang yang fakir, orang yang ulama, gurunya, masyayikhnya, itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana apabila berikan kepada ibu bapamu, menyebabkan ibu bapamu tidak minta-minta. Kalau kamu beri kepada gurumu, contohnya kepada orang-orang yang ahli ilmu, maka kamu tidak menyebabkan dia itu terhina dengan sebab dia terpaksa meminta-minta. Itu ganjarannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi kat saya ini bab lain. Saya masuk bab lain. Saya cakap ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Jadi disebutkan Allah tidak akan mengurangkan sama sekali apa yang apabila kita beramal akan dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu maha luas kurniaannya dan maha mengetahui. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang miskin, sedekah itu adalah untuk orang miskin.
Bagi orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, mewakafkan dirinya untuk berkhidmat dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman baginda Rasulullah ada lagi yang menghabiskan umurnya, hidupnya itu duduk di dalam masjid untuk menimba ilmu, untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mendalami kepada ilmu yang disebut sebagai ahlus suffah. Mereka ini disebutkan adalah orang-orang yang tidak berupaya mengembara di muka bumi. Mereka tak keluar cari rezeki lagi. Maksudnya bukan kerana mereka ada ketidakmampuan bagi mereka. Bukan bermakna kita nak kena jadi macam tu. Kalau kita sampai menyusahkan kepada orang lain, ini adalah sangat dibenci. Kita kena berusaha untuk nak mencukupkan kepada diri. Tapi sebab mereka ini hebat, kenapa? Sebab ada cirinya yang disebutkan mereka itu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka itu disangka orang kaya oleh kerana orang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri dari meminta-minta. Itu ini tak nak kerja, malas minta. Allah, ini orang yang hina. Sebab tu kata dalam hadis yang lain, bukan orang miskin itu orang-orang yang meminta-minta mendapatkan luqmah atau luqmatan, mendapatkan satu suap atau dua suap. Tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang mana dia tak minta-minta. Itu orang miskin. Yang patutnya kita beri kepada dia, tak minta-minta, tapi kita tahu dia bukan. Ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Mereka tak sifat seperti itu. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan ketahui apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi kalaulah kita memerlukan sesuatu pun, disebutkan orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang tidak. Dikatakan kamu akan dicintai oleh Allah apabila kamu zuhud kepada dunia. Maka kalau kamu zuhud apa yang ada di tangan orang, maka kamu akan dicintai oleh orang. Tak minta. Sebab sifat manusia ini tak suka diminta-minta. Sekali boleh lah, dua kali dah lain macam, tiga kali marah. Tapi Allah lain. Allah suruh kita minta. Yang kita tak nak minta kepada Allah, kenapa? Sombong sangat tak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan orang tak. Uzhud atau uzhud fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud kepada apa yang ada di tangan orang, tak minta-minta kepada orang, maka kamu akan dicintai oleh orang lain. Tak minta-minta. Seperti mana sifatnya para sahabat baginda Rasulullah. Mereka sampai di sana seperti orang kaya. Sebab mereka bukanlah berlakon. Ada orang tak kena nak menunjukkan dia miskin itu, dia memang sengaja memiskinkan penampilannya. Sedangkan dia boleh ada benda yang elok pakai dan sebagainya, tapi kerana nak tunjuk dia miskin, sehingga dia gunakan benda-benda yang kotor atau yang sebagainya untuk menzahirkan kepada tidak. Sepatutnya dia miskin. Yang mana mereka ini sudah berusaha tetapi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala miskin. Sehingga kan disebutkan orang-orang miskin itu mulia. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk duduk dengan orang-orang miskin. Disebutkan maladatul aisyu illa suhbatul fuqara. Kelazatan mana yang lebih daripada kita bersahabat kepada orang-orang fakir? Mereka itu adalah salatina wassalat wal umara. Mereka itu adalah sultan, mereka itu adalah pemimpin, mereka itu adalah orang yang besar. Disebutkan dalam itu. Kenapa orang-orang yang miskin ini biasanya mereka tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, berusaha untuk mendapatkan kecukupan kepada dirinya, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jauh pula daripada ujian harta yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi sombong atau berlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan ayat ini mungkin akan ulang lagi untuk lebih rapi, insya-Allah.
Mungkin disambung satu ayat lagi sebelum masuk kepada ayat riba. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang belanjakan mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terang-terang, maka mereka boleh beroleh berhala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan duka cita. Ada pendapat mengatakan ayat diturunkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dia infakkan hartanya di waktu malam senyap-senyap. Lepas tu ada juga di waktu siang disimpankan. Ada yang secara sembunyi, ada senyata empat dapat. Ada lagi yang mengatakan turun disebabkan oleh Sayyidina Ali dan Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Ali sifatnya kalau dalam sedekah sentiasa rahsia, waktu malam dan secara rahsia. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf diterang-terang dan juga di waktu siang-siang diinfakkan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mana menginfakkan harta mereka di waktu siang atau di waktu malam atau siang secara rahsia atau di dalam nyata, maka mereka itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka dan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan rasa dalam keadaan kebimbangan dan mereka tidak akan bercita. Tabaan mereka tidak akan berasa sedikit kurang pun kerana sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Bahkan mereka tak akan takut pada hari kiamat kerana mereka akan mendapatkan perlindungan